قرة أعيننا محمد أفضل النبيين وعلى آله وأصحابه والتابعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب سهلا إذا شئت سهلا. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Misbahul Munir muka surat 13 di perenggan yang bawah. Bermula segala perkara yang wajib bagi Allah. Surat 13 Bermula segala perkara yang wajib bagi Allah, yakni yang tentu sungguh bagi Allah Ta'ala, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku dengan tentu sungguh di dalam hati mereka. Ini mukallaf amat banyak tidak dihingga akan dia melainkan Allah. Baik, katanya akidah yang pertama yang perlu kita i'tiqad, kita perlu tanam dalam hati kita bahawa sifat yang wajib bagi Allah. Sifat yang wajib, maksud wajib di sini wajib apa? Wajib akli. Bukan wajib syarak dah. Sifat yang wajib bagi Allah maknanya wajib akli, mesti benda tu. Yakni dia kata tentu sungguh. Sifat ni mesti ada pada Allah yang kita wajib mengetahui. Wajib bagi kita ni wajib syar'i, wajib syarak. Kita wajib i'tiqad bahawa Allah ni ada sifat yang tak terhingga banyak. Bukan 20, bukan 100, bukan 1000. Tak terhingga banyak yang tak tahu bilangan ataupun banyaknya melainkan Allah. Itu akidah yang pertama yang kita perlu tanam dalam hati. Bila ditanya Allah ada berapa sifat? Banyak. Tak terhingga banyak. Dipanggil sifat itu sebagai sifat kamalat. Sifat kamalat. Di antara sifat-sifat Allah yang juga merupakan nama bagi Allah yang di dalam Al-Quran Asmaul Husna kan, 99 nama Allah tu. Itu adalah nama dan juga sifat Allah. Ar-Rahman, nama Allah juga sifat Allah, nama bagi sifat Allah. Ar-Rahim, nama Allah juga sifat Allah. Al-Qahhar, Al-Jabbar, Al-Quddus, As-Salam dan semua sampai 99 yang disebut di dalam Al-Quran. Nama Allah ada banyak. Bahkan sebahagian ulama mengatakan nama Allah ni ada sampai berapa? Sampai 3000 nama. Ada sampai 3000 nama. 1000 nama 1000 nama hanya diketahui oleh para malaikat. Malaikat dia tahu, kita tak tahu. 1000 nama lagi diletakkan di dalam kitab-kitab Allah yang berlainan-lainan. Dan 1000 lagi diberikan kepada para anbiya. 1000 yang duduk dalam kitab-kitab yang berlainan itu 300 diletakkan di dalam Zabur, 300 diletak di dalam Taurat, 300 diletak di dalam Injil, 99 diletak di dalam Al-Quran. Baki lagi satu daripada hak 1000 itu, kata ulama, hak satu ni hanya Allah yang mengetahui. Tak diketahui oleh siapa-siapa pun, malaikat pun tak tahu, siapa pun tak tahu. Banyak nama Allah, banyak. Tapi sifat Allah lagi banyak, tak terhingga. Ini akidah hak pertama yang kita perlu i'tiqad.
maka wajib mengaku di dalam hati mereka itu dengan sungguh semua itu bagi Allah Ta'ala. Kena i'tiqad sungguh sifat-sifat Allah tu ada pada Allah. Dan segala lawan bagi yang wajib itu daripada segala perkara yang mustahil. Lawan bagi sifat ni mustahil. Lawan bagi sifat kamalat, sifat yang menunjukkan kesempurnaan ni namanya mustahil. Banyak mana lawan? Banyak. Dah tak sifat yang wajib tak terhingga banyak, maka lawan dia tentu pula tak terhingga banyak. Sebab setiap sifat akan ada lawannya. Setiap sifat akan ada lawannya. Contohnya apa? Pemurah, lawannya kedekut. Qahhar, keras, lawannya lemah dan sebagainya. Setiap satu sifat Allah tu ada lawan dia. Lawan dia pun tak terhingga banyak, dan kita hukumkan lawan-lawan dia ni dengan mustahil. Apa makna mustahil? Benda yang tak boleh ada. Tak ada pada Allah dan tak ada pada siapa-siapa. Yakni perkara yang tentu tidak atas Allah Ta'ala, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengaku di dalam hati mereka itu. Orang yang namanya mukallaf, siapa mukallaf? Kita lah. Kita ni namanya mukallaf. Kita ni wajib mengetahui. Mukallaf dalam bab akidah ni kan. Mukallaf dalam bab akidah ni orang yang apa? Yang dah sampai dakwah, orang yang dah cukup umur, orang yang Allah anugerahkan akal fikiran, sejahtera panca indera, nama mukallaf lah. Kita ni mukallaf lah. Kita ni semua dah akil baligh kan. Kita kata kita ni berakal, dikatakan akil. Kita ni baligh, dah cukup umur. 15 tahun semua cukup umur kan, dah tak banyak ni. Cukup umur lah 15. Kita ni mukallaf lah. Mukallaf. Mukallaf ni orang yang Allah berhati bagi dia hukum-hukum. Allah perintah sembahyang, Allah perintah puasa, Allah perintah bayar zakat, semuanya itu namanya mukallaf. Dan juga di antara benda yang Allah perintah kepada kita apa? Mengenal Allah. Kena kenal Allah. Ini salah satu benda yang wajib kita kena tahu. Mengaku dalam hati mereka itu dengan tentu tidak semuanya. Itu pun amat banyak juga. Lawan dia pun banyak. Hak wajib pun banyak, hak lawan dia pun banyak. Tetapi yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku sungguh di dalam hatinya dengan bilang satu-satu itu 20 sifat, dan lawan pula 20, serta dalil-dalil bagi tiap-tiap satu itu. Tapi kata musannif, yang wajib kita tahu satu-satu, maknanya kena bilang satu-satu, tahu secara terperinci, tahu dengan serta dalil ada berapa? Ada 20. Ini mengikut mazhab Abu Mansur Maturidi dan juga Abu Hasan Al-Ash'ari. Sebahagian pendapat dalam mazhab Abu Hasan Al-Ash'ari pun bilang Allah ini ada 20 sifat yang kita wajib mengetahui. Jadi dua mazhab ini adalah mazhab yang datang di Malaysia, dan seluruh dunia ni kebanyakannya berpegang dengan dua mazhab ni. Ahli sunnah wal jamaah, yang namanya ahli sunnah wal jamaah ni adalah mazhab apa? Maturidiyah dan Asy'ariyah. Bukan hanya di Malaysia. Dua mazhab ni bukan hanya di Malaysia. Pergilah luar negara pun. Siapa pergi belajar di Yaman, Yaman pun berpegang dengan mazhab ini. Abu Mansur Maturidi dan juga Abu Hasan Al-Ash'ari. Dua mazhab ini dipanggil Maturidiyah dan juga Asy'ariyah. Kalau siapa pergi ke sebelah Morocco pun, di sana pun ada kitab-kitab yang belajar macam ni juga. Siapa yang pergi ngaji sebelah Mesir pun ada juga orang belajar tentang dua mazhab ini. Mana-mana negara saja, negara Arab kah, negara Melayu kah, mana-mana saja dua mazhab ni. Sejak demikian lamanya masa duk pakai hak ni.
Sehinggalah beberapa tahun kebelakangan ni datang pula satu akidah yang menolak. Dia mazhab ni, fungsi dia adalah kita kata membawa satu, kita kata manhaj, satu jalan, satu metodologi, cara untuk kita mengenal Allah. Cara kita nak mengenal Allah. Memang kita kata zaman sahabat dulu tak ada Abu Mansur Maturidi. Tapi Abu Mansur Maturidi ni dia datang kemudian dia menyusun cara supaya kita ni mudah. Zaman dulu, zaman hang tuah dulu, kolej kulinari tak ada kan? Mana ada, tapi dia perhati masak tak? Oh, cekap lah. Takkan tak perhati masak. Habis tu hak main kemudian hari ni hak mana? Hak tu juga, tapi disistemkan. Dibuatkan satu silibus, satu pembelajaran supaya orang nak memasak ni dia reti, dia tahu. Kalau takkan nak goreng telur tu tak payah masuklah kolej kulinari ya. Ni cerita dah nak jadi chef ni. Masuklah. Sebab apa? Dia ajak satu sistem, satu silibus yang mudah. Begitu juga dalam akidah ni lebih kurang nak bagi faham orang tua yang macam tu. Kan? Zaman sahabat dulu kalau orang tanya, oh sahabat dulu mana ada ni Abu Hasan Abu Mansur ni mana ada? Depa pakai akidah apa pula? Hak tu juga. Cuma bila sampai zaman tertentu, sebab ilmu ni dia sentiasa ada kemajuannya, perkembangannya. Setiap zaman ada perkembangan di setiap ilmu. Tak kira lah ilmu agama ke, ilmu dunia ke, arkitek ke, kedoktoran ke. Zaman doktor-doktor dulu tak sama dengan zaman doktor sekarang. Pembelajaran dia tak sama. Sebab ilmu dia sentiasa berkembang. Penyusunan dia sentiasa dikemas kini. Begitu juga dalam ilmu akidah ni. Ada ulama-ulama yang mengemas kini sesuai dengan zaman-zaman tertentu. Sebab pada zaman Abu Mansur Maturidi ni mula masuk kita kata fahaman-fahaman yang menyesat. Contohnya disebut Mu'tazilah. Dalam bab akidah ni ada banyak fahaman. Kalau orang mengaji ni dia ada nama-nama. Kita masuk kat Malaysia ni tak tahu sangat macam-macam nama, tapi kalau dia mengaji dalam ni ada yang namanya Karamiyah, ada yang namanya Batiniyah, ada yang namanya Mu'tazilah, ada yang nama Mujassimah. Itu semua terpesong belakang. Hari ni ada fahaman tu, ada kat Malaysia ni, cuma kita tak, benda tu tak ada lah, tak boleh brand. Saya Mu'tazilah, tak ada lah cok macam tu, tapi akidah tu ada. Kita mengaji sebab apa? Abu Hasan Abu Mansur ni menyusun ilmu ni supaya tu kita nak buang hak tu, nak tapih, supaya fahaman-fahaman hak mengarut ni tak main masuk kat kita. Alhamdulillah orang tua-tua kita duk pakai hal ni sejak sekian lama. Maka akidah ahli sunnah ni sampai kita hari ni. Jadi ahli sunnah kita berpegang apa? 20 sifat. 20 sifat ni kita kena tahu. Dengan apa? Serta dalil. Serta dalil. Dalil akli atau dalil naqli. Dalil akli, dalil yang guna akal. Mudah saja, tak susah pun. Kalau tak tahu dalil boleh tak? Saya boleh bilang 20 sifat. Wujud, qidam, baqa. Kalau tanya makna tahu tak? Bolehlah, tahulah. Tapi dalil, tanya dalil tak tahu, boleh tak? Orang yang tahu tapi tak ada dalil namanya muqallid. Orang yang bertaklid, orang hanya mengikut dalam bab akidah, mengikut pendapat muktamadnya. Kita tak boleh hanya semata-mata ikut. Kita kena faham dan kita kena ada dalil. Kalau siapa hanya taklid saja, kita kata orang kata taklid, muqallid ataupun taklid ni, dia hanya taklid orang sahaja, maknanya dia ikut orang saja. Dia ikutlah dulu-dulu orang tua-tua ngaji macam tu, ustaz-ustaz kata macam tu, dia pun ikut. Tuhan sifat wujud, ya Tuhan sifat wujud. Tuhan sifat kudrat, ya Tuhan sifat kudrat. Mana dalil Allah sifat kudrat? Tak tahu. Mana dalil Allah sifat wujud? Kita tak tahu. Boleh tak lagu tu? Kata sebahagian ulama, berdosa. Berdosa dengan sebab kita tak tahu dalil. Sekurang-kurang kena tahu dalil ijmali. Dalil yang ringkas. Macam mana dalil ijmali? Ada alam ni. Apa dalil Allah wujud? Alam ini. Apa dalil Allah ada kudrat? Alam ini.
Apa dalil 20 sifat tu semua dalil alam ni. Tu dalil ijmali. Dalil secara ringkasnya macam tu. Nanti kita baca setiap satu, kita cuba fahamkan apa kaitan alam ni dengan sifat. Reti faham sikit-sikit pun tak apa dah. Yang penting 20 ni ada dalam dada kita. Dan 20 sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui itu setengah daripada perkara yang diijma' ulama' atasnya. 20 ni ijma' ulama' dah. Ijma' ni apa? Ijma' ni maknanya sepakat ulama'. Kita selalu dengar perkataan ijma' Ijma'. Ijma' tu apa? Ijma' bukan jima' lah. Jima' lain. Ni ijma'. Dia ada ijma', ada ijtima', ada jima'. Itu semua lain-lain. Tapi makna dia lebih kurang lah juga. Kan? Ijma' ni maknanya sepakat ulama'. Bukannya kena berkumpul dah, tapi sepakat. Ulama' contoh. Ulama' kat Malaysia pun kata lagu tu, ulama' Indonesia pun kata lagu tu, ulama' sebelah Arab pun kata lagu tu, ulama' sebelah Filipina pun kata lagu tu. Pakat setuju, sependapat, walaupun tak pernah bermesyuarat. Bukannya main mesyuarat dah. Ijma' ni sepakat. Tanya ulama' ni, dia pun kata ya, wajib tahu 20. Tanya ulama' ni, ya, dia pun kata. Itu namanya ijma'. Begitulah dalam kitab-kitab fiqh pun kalau sebut ini ijma' ulama'. Apa makna ijma' ulama'? Ijma' ulama' maksud dia sepakat ulama'. Ulama' sana, ulama' ni semua bila ditanya sepakat kata macam tu. Itu ijma'. Ada ijtima'. Ijtima' ni apa? Ijtima' ni kita main berkumpul-kumpul, ini nama ijtima' ni. Kita berkumpul ramai-ramai ni nama ijtima'. Ijtima' ulama' maknanya ulama' datang ramai-ramai berkumpul. Kalau jima', tu tak payah hurai, cekap lah kan. Okay. Tapi lebih kurang maknanya berkumpul lah juga. Lebih kurang. Jadi ijma' ulama' dengan makna semua sepakat ulama' kata wajib kita kena reti 20 sifat ni. Wajib kita kena reti 20 sifat. Sebab apa 20? Sebab 20 sifat inilah yang terkandung di dalam la ilaha illallah. Kita mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Maknanya Allah satu. Siapa Allah? Allah ni Tuhan. Siapa Tuhan? Apa yang dinamakan Tuhan? Apa sifat yang disebut al-ilah Tuhan tu apa? Itulah kelak 20 ni. Nak namanya Tuhan, 20 sifat ni kena ada. Kita nak kenal namanya illallah melainkan Allah ni, kena kenal 20 ni. Kenal 20 ni maka kenailah Allah. Siapa tak kenal 20 ni boleh jadi tersesat. Sebab apa? Boleh jadi dia anggap benda yang bukan Tuhan tu Tuhan. Jangan buat malu. Iblis ni dia suka. Lebih-lebih lagi iblis ni paling-paling dia suka, paling-paling dia akan mai, dia mesti mai pada siapa-siapa ketika mana? Ketika meninggal, nak wafat, nak meninggal, sama lah. Nak mati tu. Malaikat nak cabut nyawa tu, sebelum malaikat nak cabut nyawa, waktu itulah iblis mai nak mencabut iman kita. Boleh jadi kita di dunia ni na'udzubillah min zalik, kita minta Allah lindung kita. Boleh jadi kita main masjid, kita sembahyang, kita puasa, tapi takut akhir hayat kita tu. Sebelum itu yang Nabi kata tu, boleh jadi seseorang ni dia melakukan amalan syurga dengan dia sejengkai, syurga dengan dia sehasta. Sehasta lagi dia dengan syurga, maknanya ibadah dia banyak, tapi Allah dah catat dia ni su'ul khatimah, tiba-tiba mati su'ul khatimah. Salah satunya apa? Waktu akhir hayat. Iblis main menyerupai Tuhan, contoh. Dia main-main dengan cahaya-cahaya, dia kata sembahlah aku. Contoh, dia banyak tipu daya iblis ni. Siapa tak kenal boleh jadi tertipu. Dia duk sangka main Tuhan lah, boleh jadi tertipu. Maka kena kenal betul-betul siapa Tuhan kita. Maka barang siapa mengingkarkan dengan mengatakan tidak wajib diketahui akan dia, maka jadi kafir katanya. Tu kata pengarang ni, dia kata siapa ingkar 20 sifat ni tak ada, kata tak wajib tahu tak apa, hukumnya kafir. Sebab apa? Boleh kita ingkar satu daripada 20 sifat ni, boleh. Contoh kita ambil satu sifat, kudrat. Boleh kita kata Allah tak ada kudrat?
Kudrat ni maknanya kuasa. Kalau tak ada kudrat maknanya apa? Lemah. Boleh kita kata Allah lemah? Tak boleh. Siapa kata Allah lemah? Kafir. Allah ni sifat dia qadim ataupun qidam. Sifat nombor 2 kita panggil qidam kan. Dengan sebab Allah ada sifat qidam, Allah ini dipanggil qadim. Kalau kita kata Allah tak ada sifat qidam. Qidam ni apa? Tak ada mula. Maknanya Allah ada mula. Siapa kata Allah ada mula? Kafir. Ada juga orang jenis fahaman tak ada agama dia tanya, kalau semua benda Allah cipta, Allah tu siapa pula cipta dia? Soalan mampu. Jadi kalau duk faham Allah pun kena cipta, kufur. Tuhan ni sifat dia qidam, tak ada mula. Sifat Allah ni baqa. Tuhan ni nama dia Al-Baqi. Sebab apa? Bersifat dengan baqa. Sifat nombor 3 yang kita akan belajar. Allah wujud, qidam, baqa. Cuba nyanyi lagu Raihan tu. Allah wujud, qidam, baqa. Buat 3 tu. Allah ni tak ada akhir. Tak boleh engkar. Ambil lah mana-mana 20 sifat. Kalau kita cabut satu sifat daripada 20 sifat tu, kita kata tak wajib. Allah tak ada sifat ni. Maka hukumnya jadi kafir. Sebab nak nama Allah ni, nak nama Tuhan ni kena ada 20 sifat. Ataupun 13 sifat mengikut sebahagian pendapat. Dia kena tahu. Kerana ia mengingkarkan ijma'. Sebab apa jadi kafir? Kerana dia menyalahi ijma', menyalahi sepakat para alim ulama'. Lagi pula mengingkarkan ada Tuhan. Dia kata Allah tu tak ada. Kerana ada itu setengah daripada sifat yang 20 itu. Berertinya tidak boleh kata Tuhan ada dan sebagainya. Kalau dia kata Tuhan tak ada 20 sifat, maknanya Tuhan tak ada. Sebab sifat pertama yang kita akan belajar, sifat Allah ni wujud. Kalau dia kata Allah tak ada 20 sifat, mana Allah tak wujud. Allah tu tak ada. Itu hukumnya kufur wal-iyazubillah. Maka orang yang tidak boleh berkata dengan ada Tuhan itu orang kafir. Orang yang kata apa? Orang yang tak boleh berkata dengan ada Tuhan. Dia kata Tuhan tak ada. Kalau dah tak boleh kata ada Tuhan, dia kata Tuhan tak ada sifat 20. Maknanya Tuhan tak ada sifat wujud. Dengan makna lain, Tuhan tak ada. Itu hukumnya orang tu kafir. Wal'ayazubillah. Dan orang kafir ini tak kira lah dia sembahyang kah, dia puasa kah, dia sembahyang macam malaikat tak berhenti-henti kah, dia puasa sampai setahun tak pernah cuti kah, dia pergi haji tiap-tiap tahun kah, umrah tiap-tiap bulan, tiap-tiap minggu, tiap-tiap hari kah, tak terima semua amalan dia. Sembelihan dia kita tak boleh makan, kahwin dia tak sah, nikah kahwin dia tu tak sah, dia tak boleh jadi tok wali, dia tak boleh jadi pengantin lelaki, pengantin perempuan, dia tak boleh berkahwin dengan orang Islam. Sebab apa? Sebab akidah dia tu tidak sah. Itu namanya kafir. Sama macam orang kafir. Contoh kita ambil seorang orang Cina yang kafir. Orang Cina tu bangsa, bukan orang kafir lah. Cina tu bangsa. Yang beragama kafir, kufur. Mereka ni tak ada Islam. Orang yang masuk agama Islam namanya Muslim. Orang yang tak Islam namanya kafir. Kalau Cina yang kafir, boleh tak kita kahwin dengan dia? Tak boleh. Dia tak boleh kahwin kita, kita tak boleh kahwin dengan dia. Dia nak jadi saksi tak boleh, dia nak tok wali pun tak boleh. Dia nak sembelih ayam, kita nak makan, boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Nak sembelih ayam, nak sembelih lembu, kena orang Islam. Jual beli, itu dibenarkan syarak. Dalam bab jual beli, tu kita dah pergi jual beli, tu jual beli tak apa. Sebab Rasulullah sendiri pernah bermuamalah dengan lelaki Yahudi. Tapi dalam setengah-setengah bab, kita dengan kafir tak boleh. Jadi walaupun dia main dalam masjid, kita ra'i dia sebagai hukum zahir. Kita tengok dia main sembahyang, siapa-siapa pun main sembahyang sini, kita hukum dia orang Islam. Tak kira lah dia Cina ke, dia India, dia pakai kopiah, dia pakai ini, dia main duduk satu sah dengan kita, maka husnuzan dia Islam. Hatta orang Melayu pun kalau akidah dia tak sah, kita husnuzan juga ada Islam.
Kita tak tahu siapa dia, yang akidah dia yang macam mana kan. Jadi kita baik sangka dia Islam. Tapi kalau dia ada i'tiqad yang macam ni, dia kata sifat 20 ini dia tolak. Salah satunya dia tolak, maka hukum kufur. Ada orang yang macam ni, dia kata buat ngaji buat apa sifat 20? Ngaji buat apa sifat 20? Sifat 20 bukannya sahabat ada ngaji, mana ada zaman Nabi. Kita hukum dia kan dia kufur terus lah. Tak. Nanti dulu kita ni ahli sunnah wal jamaah ni yang paling susah nak kata orang kafir. Nabi ni mai bawa satu ajaran ni duk nak tarik ramai-ramai bagi masuk Islam, bukan nak suruh tendang kafir. Tak. Bukan ajaran Nabi tu. Nabi tak ajak suruh kata kau ni kafir, kau ni kafir, kau ni kafir, tak. Nabi tak suruh tendang. Nabi ni nak tarik bagi ramai masuk, bukan nak suruh keluar dari agama orang ramai. Maka ahli sunnah kita ni tak mudah-mudah. Kita tengok orang buat benda yang pelik-pelik, ada kesamaran, kita tak boleh hukum terus kafir. Tak boleh terus tendang kafir. Bukan semudah ABC dia tak. Kita jangan mudah-mudah hukum orang kafir. Walaupun dia kata sifat 20 tak wajib. Kena tanya dia dulu. Hang maksud hang tu lagu mana? Hang tak mengaku Tuhan ada. Kadang-kadang dia kata sifat 20 tak wajib ngaji. Tapi kalau tanya ada satu-satu, dia mengaku Tuhan ada tak? Kan? Tak kira lah kalau ikut jalanan. Ada sebahagian orang tak mau sifat 20. Dia tak buat orang ngaji sifat 20. Tapi cuba tanya dia, Tuhan ada ke tak? Dia kata ada. Ada tu sifat wujud. Tuhan ada mula. Dia kata Tuhan mana ada mula? Tu sifat qidam. Tuhan ada akhir, Tuhan mati, Tuhan binasa. Dia kata mana boleh Tuhan kekal, itu sifat baqa. Tuhan ada kuasa, itu sifat kudrat. Tuhan berbilang, tak satu, itu wahdaniyah. Kalau kita tanya ada satu-satu, kalau dia mengaku akidah dia semua, maknanya dia sama dengan macam kita. Cuma dia tak mau mengaku, jangan ngaji sifat 20. Hak kita mengaji ni, hak mana nama orang Islam, pasti ada akidah dia macam ni. Tak kira lah dia ikut aliran mana pun, pasti akidah dia begini. Sebab dalam akidah, ilmu akidah ni dia memang ada beberapa jenis mazhab yang masih boleh ada. Mazhab ahlul hadis dia kan, dia mengikut hadis-hadis. Tapi yang kita pegang ni dua mazhab ni lah. Jadi demikian lagi tidak sah iman dan jadi kafir di sisi Allah Ta'ala orang-orang yang tidak peduli, ada tak kata, tiada pun tak kata, bahkan semata-mata senyap. Dia ada juga hak lagu tu. Ada pun tak kata, tak ada pun tak kata. Tuhan tu lagu mana? Tak tahu. Tuhan ada ke tak ada? Tak tahu. Nak kata ada pun tak, nak kata tak ada pun tak ada. Tak boleh. Kita kena jazam i'tiqad Tuhan ni ada. Satu pilihan saja, dia tak ada antara, tak ada. Pilih satu, buang satu. Tuhan ada, bukannya tiada. Adapun pada zahir dihukum akan dia Islam jika ia berasal keturunan Islam. Kalau keturunan dia Islam, maka kita hukumkan dia Islam. Sebab kita ni orang panggil automatic Islam. Islam secara baka, Islam secara nasab. Sebab apa? Mak ayah kita Islam. Hukum di dalam Islam, jikalau ada salah satu dari ibu bapa beragama Islam, anak dia automatik Islam. Anak dia automatik Islam. Salah satu mak ayah dia Islam pun anak dia Islam. Sama ada mak Islam, macam mana boleh kahwin dengan orang bukan Islam lah? Itu cerita nombor 2 lah, ada panjang cerita. Boleh jadi murtad di tengah jalan. Boleh jadi. Jadi walaupun salah satu murtad, contoh murtad ketika anak kecil, contoh, ataupun anak tak baru nak beranak murtad. Jadi salah satu wala'iyyazubillah, anak tetap dihukumkan Islam. Salah satu pun cukup untuk dinamakan Islam. Kalau dua-dua pun Islam lah. Kalau orang yang bukan daripada keturunan, inilah yang perlu mengucap 2 kalimah syahadah. Siapa-siapa nak masuk Islam, kena ucap 2 kalimah syahadah. Maka wajib atas orang yang hidup membicarakan kematiannya apabila mati. Kalau dia mati, kita wajib bagi mandi, wajib tanam, wajib sembahyang, wajib kita kata tempatkan dia di perkuburan orang-orang Islam.
Sebab apa? Sebab asal dia adalah orang Islam. Adapun akidah dia dengan Allah. Dia dengan Allah. Zahir dia Islam. Zahir dia mai masjid, dia orang Melayu, mak dia. Walaupun dia tak mai masjid pula, dia orang biasa-biasa saja, tapi walaupun dia tak sembahyang, walaupun dia tak puasa, sebab tak sembahyang tak menjadikan dia jadi kafir, tidak. Cuma dia berdosa. Ada orang hari ni dia malas sembahyang, kan? Ramai orang budak ni malas sembahyang. Ada yang tak puasa. Adakah hukum kufur? Kita tak hukumkan dia kafir, tidak. Dia tu orang yang fasik, orang yang berdosa saja. Kalau dia mati wajib kita sembahyangkan dia, wajib kita jangan kita buat tak tahu dia. Sebab boleh jadi dia orang kita tak tahu seorang tu macam mana. Macam ada beberapa kisah zaman dulu, kan. Salah satu kisahnya berlaku pada zaman sahabat. Cerita ini dinukilkan oleh Habib Abdullah Umar Asy-Syatiri, dan diletakkan dalam kitab-kitab Melayu, pada kitab Lum'atul Aurat. Ada sebahagian sahabat dulu ni, dia ni buat benda jahat banyak. Bila banyak buat benda jahat, sampai bila dia mati, orang-orang malas nak ambil kira dengan dia, malas ambil peduli dengan dia. Sebab apa? Jahat banyak. Kita ni saja, kalau orang yang jahat-jahat ni, kita lantak pergi hang mati pun tak kan. Kalau mak rempit biar pergi mati tengah jalan. Tu bahasa kita kan. Dah kan rajin buat benda tu. Contohlah. Tapi walaupun begitu, Rasulullah ini datang untuk memandikan dia. Datang bawa sahabat, suruh perintahkan untuk menguruskan dia. Sebab apa? Jibril datang. Jibril sendiri mewahyukan kepada Nabi supaya semua uruskan mayat fulan bin fulan ni. Walaupun sahabat-sahabat ni malas dah ambil kisah dengan dia, tapi Jibril perintahkan. Maka Rasulullah pun uruskan mayat seorang sahabat ni. Kemudian Rasulullah bawa dia pergi ke tanah perkuburan. Ketika di tanah perkuburan tu, Rasulullah pegang tu, Rasulullah jalan berjingkit. Disebut dalam kisah riwayat, Rasulullah ni jalan jingkit kaki. Kemudian bila nak tanam tu, Rasulullah tersenyum. Rasulullah senyum. Maka sahabat pun tanya, "Ya Rasulullah, ada apa yang engkau boleh sampai senyum?" Maka Rasulullah kata, "Lelaki ni lelaki yang mulia," kan? Lebih kurang kisahnya macam itulah. Sebab apa? Rasulullah cerita ketika dia berjalan tu, malaikat turun ramai yang mengiringi mayat jenazah dia, sehingga Rasulullah berjingkit, belaga dengan kaki-kaki para malaikat. Maka Rasulullah ni kata tak ada tempat nak letak dia jengkit. Tak ada tempat nak letak sampai jengkit. Malaikat sendiri turun. Ketika mana turun dia di liang lahat, bidadari pakat mai turun, bawa gelas-gelas minuman, pakat berebut nak bagi minum kepada jenazah. Sebab tu Rasulullah senyum bila umat dia macam ni, Rasulullah senyum. Ada seorang umat yang macam ni, Rasulullah suka. Maka mereka pun pakat pergi ramai-ramai pergi tanya kepada isteri hak masih hidup. Dia tanya apa amalan yang dia buat. Bini dia kata tak ada amalan apa dahsyat-dahsyat tu, tak ada lah, biasa-biasa sajalah. Tapi hak jahatnya banyak. Suka buat benda hak jahat-jahat. Cuma dia kata istimewanya, dia kata pada bulan Rajab dia akan tinggalkan semua amalan-amalan hak tak elok dia, dan dia perbanyakkan istighfar. Masuk bulan Rajab ni dia banyak, tiap-tiap bulan Rajab dia tinggal semua, dia jaga bulan tu, dan dia banyakkan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan Allah muliakan dia. Bulan Rajab ni bulan yang di antara bulan yang mulia. Ini tadi bulan Rajab 50 hari kita Ramadan ni. Bulan Rajab ni banyakkan istighfar, sebab bulan Rajab ni disebut di dalam satu riwayat, walaupun orang bercerita macam-macam riwayat tak betul apa, tapi ada sebenarnya yang mengatakan Rajab adalah bulan Allah, ataupun ulama kata Rajab ni bulan istighfar, Syaban bulan selawat, Al-Quran ni ulama kata bulan Al-Quran. Maka bulan Rajab ni kita perbanyakkan beristighfar pada Allah, sebab dia salah satu daripada Ashhurul Hurum yang disebut dalam Al-Quran sendiri, kan, bulan yang mulia. Dan Nabi sendiri suruh galakkan banyak buat ibadah. Bulan dalam tafsir Ibnu Katsir menyebut Ashhurul Hurum ni, bulan-bulan mulia ni. Ini tengok dalam tafsir dia sebut.
Ibn Katsir kata bulan ni kalau buat amalan jahat pun diganda, hak baik pun diganda. Maka perbanyakkanlah. Dia sebab bulan ni tak sama bulan lain. Bulan ini kalau bagi orang meniaga, dia kata bulan tijarah. Bulan perniagaan. Siapa meniaga bulan ni untung. Niaga apa? Niaga ibadah. Ibadah kita. Kan? Kita kalau orang jenis kerja pasal malam kan, dia ada tempat-tempat yang istimewa. Kalau dia kata pitang sini laku, ataupun masa-masa yang istimewa, my time ni kita meniaga memang dia kata bila bulan Ramadan. Bulan Ramadan meniaga apa-apa laku. Bulan meniaga bagi orang meniaga, tapi sebenarnya dia bulan ibadah. Sebab apa? Bulan Rajab, Ashhurul Hurum, termasuk Ramadan, ini bulan perniagaan bagi orang yang ahli ibadah. Siapa meniaga dengan ibadah dia cukup-cukup laku. Ibadah dia Allah ganda-gandakan. Bulan ni kita banyak istighfar. Banyak selawat, banyak istighfar. Buatlah apa amal ibadah pun. Hak orang rajin puasa, boleh berpuasa. Sebab ada sebahagian hadis mengatakan bahawa Nabi ni puasa bulan Rajab. Puasa di bulan Rajab. Adapun orang kata tak ada hadis lah, orang kata hadis dhaif lah, abaikanlah, depa tak mau buat. Depa tak mau buat, biar pergi kat depa lah kan. Orang yang tak mau buat biar pergi. Kita nak buat boleh. Sebab ijma' ulama. Ni ijma' ulama sekali lagi ni. Ijma' ulama mengatakan sepakatlah. Ramai ulama kata boleh kita beramal dengan hadis dhaif dengan syarat-syaratnya lah kan. Dengan syarat-syaratnya kita boleh. Iaitu hadis tu bukannya bersangatan dhaif. Dia di bab fadail amal, untuk kelebihan-kelebihan amal tak apa. Bab fadail amal kita boleh pakai hadis-hadis dhaif. Habis. Kemudian dia akan habis dah di situ, dia akan masuk pula mentafsilkan satu-satu sifat. Ada berapa minit lagi insya-Allah? 4 minit lagi. Jadi habis dah di situ, kita akan masuk huraian sifat-sifat 20 lah kan. Sifat-sifat 20. Sebelum kita masuk kepada huraian sifat 20, ni kita simpan untuk bulan depan lah. Sebelum kita masuk huraian sifat 20 lagi, kita masuk tak boleh nak berhenti. Lagi sampai pukul 10 pula ni kan. Tak boleh kan nasi. Jadi sebelum tanda berhenti situ lah. Cuma kita nak sebut beberapa istilah yang diguna pakai di dalam ilmu tauhid ni yang akan selalu kita dengar. Dan makna-makna dia. Salah satunya adalah, di antaranya adalah qadim. Benda yang kita selalu dengar, qadim dan azali. Sifat Allah ini bersifat dengan qadim ataupun azali. Tuhan ni qadim. Apa dia qadim? Apa dia azali? Ada sebahagian ulama yang kata qadim dan azali ni sama. Ada sebahagian ulama yang membezakan qadim dan azali. Makna dia apa? Kita ambil yang mudah yang sama. Makna dia apa? Benda yang tak ada mula, itu dipanggil qadim. Qadim dan azali ini sama, benda yang tak ada mula. Qadim itu sebab dia bersifat dengan kidam, sedia ada. Dia tak ada mula maknanya. Benda yang tak ada mula kita boleh sebut qadim. Allah qadim tak? Qadim. Ataupun azali. Azali dengan qadim ni ada beza. Ada sebahagian orang kata tak ada beza. Benda yang tak ada kita kata sejak azali lagi. Benda tu sejak azali. Maksudnya apa sejak azali tu? Sejak azali ni makna apa? Benda tu dari awal lagi ada di dalam ilmu Allah. Allah dah tahu benda tu macam tu. Semenjak azali maknanya benda tu tak ada mula. Ilmu pengetahuan Allah ni ada semenjak azali. Allah dah tahu dah. Sebelum Allah ciptakan segala-galanya makhluk ni, Allah tahu dah tentang diri kita ni. Kita akan ada hari ni, kita akan lahir di sini, kita akan mati di sini. Allah tahu. Bila Allah tahu? Sejak azali. Maknanya sejak azali ni sebelum ada makhluk-makhluk lagi dan tidak ada permulaannya. Itu makna azali dan juga makna qadim. Dan ada lagi beberapa istilah lagi, istilah yang mudah-mudah. Di antaranya apa? Jirim. Di antaranya jisim, di antaranya arad. Jirim, jisim, jawhar. Tiga benda ni bahasa mudah dia sama. Bahasa mudah dia kita nak mudahkan sama. Kita akan sebut nanti di dalam ilmu tauhid jirim, jisim, arad. Jawhar.
Tiga benda ni sama. Benda apa? Jirim, jisim. Kalau jisim dan jirim tu bahasa Melayu, betul tak? Termasuk juga jauhar. Di dalam istilah ilmu tauhid, jangan buka kamus. Buka kamus makna dia lain. Ilmu dia ada istilah dia. Kalau buka jauhar, buka terjemah bahasa Arab, permata. Bukan makna permata. Ni dalam ilmu tauhid, jauhar ni maknanya suatu benda yang mengambil lapang, mengambil ruang. Samalah. Jauhar, jisim, jirim itu bahasa mudah untuk kita faham, sama. Ini dipanggil jisim. Benda yang jisim, benda jirim. Jauhar ni selalu disebut pada apa? Pada benda jauhar fird. Maknanya dia jirim yang tak boleh dibelah bahagi. Tak boleh belah dua. Ni boleh belah dua kan? Boleh belah dua. Ini namanya jisim ataupun jirim. Jauhar fird maknanya jauhar jirim yang paling halus yang dah tak boleh belah apa? Dulu orang buat kajian atom. Atom ni benda yang paling kecil. Tapi setelah zaman-zaman beredar, dia kata atom pun ada lagi kan. Ada lagi pecahan dia. Kita kata ambil yang dulu lah mudah. Atom tu satu benda yang paling kecil yang dah tak boleh dibelah lagi. Itu istilah tauhid. Dan juga arak. Arak tu apa? Arak tu sifat. Macam putih. Tudung ni namanya jirim. Putih ni namanya arak, sifat. Sifat dan arak tu sama lah. Sifat pun boleh, arak pun boleh. Ini istilah dalam ilmu tauhid. Ini nanti kita akan sebut benda-benda ni. Jadi kena faham. Tak faham pun nanti kita ulang. Benda ulang boleh kan. Putih dipanggil arak. Tudung dipanggil jisim. Arak hanya dipanggil pada manusia. Pada Tuhan kita tak sebut arak. Pada Tuhan hanya kita sebut sifat. Pada manusia kita boleh sebut sifatnya putih ataupun araknya putih. Tapi pada Allah kita hanya sebut sifat. Habis dah bunyi dah. Dan istilah tauhid ni ada banyak lagi istilah dia. Itu di antara yang kita akan selalu sebut nanti. Kita akan ulang lagi lah supaya kita lekat dan faham. Allahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin waj'alna minal mukhlisin waj'alna minal mukhlisin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah.